أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, sama-sama kita merafakkan hari-hari wafat, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan juga inayah daripada Allah SWT dapat kita bersama sekali lagi pada malam ini menunaikan solat secara berjemaah di Baitullah, dan insya-Allah sama-sama mendengar sedikit perkongsian ilmu kuliah maghrib pengajian kitab kita pada malam ini insya-Allah. Yang saya hormati tuan pengurusi surau, seluruh staf kepimpinan surau, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, adik-adik hufaz, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita teruskan pengajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kita. Kita berhenti pada hadis yang Ustaz punya ni hilang. Banyak sangat. Muka surat berapa? 19. Hadis yang ke-13. Jadi sebelum ni kita masih lagi dalam bab yang pertama, tuan-tuan adik-adik yang dirahmati Allah. Dalam kita ketahui bahawasanya kita pun dalam masih lagi dalam Rabiul Awal. Betul? Ke dah lepas? Dah masuk Rabiul Akhir belum? Kita masih lagi dalam Rabiul Awal. Bagaimana kita ketahui, kalau sebelum ni kita menyambut pelbagai peristiwa yang berkaitan, tuan-tuan adik-adik, yang berkaitan ataupun yang ada hubung kaitnya dengan junjungan besar kita Nabi SAW. Jadi alhamdulillah bila mana kita dah, bukan sahajalah kita mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah, mungkin ada antara tuan-tuan dan adik-adik yang mengaji kitab-kitab lain berkaitan dengan sirah nabawiyah, kitab-kitab yang ada hubung kaitnya dengan junjungan besar kita. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, kita kaji dan juga kita ketahui dapat kita praktik, dan yang paling penting dapat kita mengenali dan mendekati susuk tubuh yang dipanggil sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana lahirnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah kan, sehingga dia wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 622 Masihi. Bagaimana kalau sebelum ni mungkin antara adik-adik tuan-tuan, bila mana kita menyambut contohnya peristiwa Maulidul Rasul, adakah saya katakan kita hanya berselawat, mengingati sekadar kita berselawat? Bila mana kita mengingati peristiwa hijrah Nabi, adakah kita hanya mengingati Nabi, mengetahui Nabi SAW bersama sahabat berhijrah hanya kerana kewajipan, ataupun kita lebih lagi mengenali junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW? Begitu juga peristiwa Isra' Mi'raj. Bila mana kita belajar hadis ni, adik-adik tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ni juga ada hadis-hadis sama ada yang diriwayatkan daripada para sahabat, daripada isteri-isteri Nabi, para tabi'in. Ada di antara hadis-hadis yang ada hubung kaitnya dengan peristiwa yang berlaku ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kita dalam, saya katakan masih ada lagi beberapa hadis dalam bab majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mencerita tentang fizikal ataupun susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama sebelum kita masuk bab yang kedua, bab berkaitan dengan khatamun nubuwah, bab tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malah saya katakan sebelum ni kita dah ketahui adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah ketahui bagaimana sahabat-sahabat yang menceritakan tentang bagaimana tingginya Nabi, sifat ketinggian Nabi, sifat warna kulit Nabi yang dikatakan warna putih kemerah-merahan,
sifat rambut Nabi itu sendiri. Nanti dalam bab yang ketiga kita lebih detail lagi cerita tentang bab rambut, bab sya'r Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam bab pertama ni dia cerita secara umum. Sahabat-sahabat cerita secara umum bagaimana pada bulan lepas kita mengetahui bagaimana sahabat-sahabat mencintai Nabi, menyatakan bahawasanya bila Nabi diletakkan Nabi, muka Nabi atau susuk tubuh Nabi dengan bulan, dikatakan muka Nabi ini lebih indah daripada bulan purnama. Bukan maksud saya katakan, banyak kali saya katakan, bila mana sahabat ni tuan-tuan menyatakan sesuatu yang mengangkat Nabi ni, dia berbeza dengan kita orang biasa ni. Kita anggap macam nak bodek sebab kita tahu bahawa sebenarnya Nabi ini seorang leader kan. Dia yang jadi ketua ketika mana zaman Islam berkembang. Tapi saya dah cerita banyak beberapa kisah sahabat, bagaimana bezanya sahabat ni hormat dan juga cintanya kepada Nabi. Dan Nabi sendiri sebut tak sempurna iman seseorang tu selagi mana mereka tidak mencintai Allah dan Rasul tu melebihi segala-galanya. Tapi bila mana kita belajar, kita kaji, kita mengaji, kita ketahui bahawasanya dalam kehidupan kita ni apa yang kita nak ni insya-Allah Allah berikan. Itu sebab kita jangan ada rasa, saya katakan jangan ada rasa suudzon, bersangka buruk pada Allah SWT. Sebab kadang-kadang ni kita terlepas kata bila mana kita sentiasa beribadah, kita sentiasa mungkin ada di kalangan kita yang mungkin anak-anak hantar pergi sana pergi sini tak berjaya, kita pun rasa keluh kesah. Sepatutnya apa yang perlu kita buat, teruskan lagi usaha dan ikhtiar tu. Bila mana kita tahu Allah sentiasa, bila mana Allah sebut Allah beri pada umat, khusus umat Nabi Muhammad ni satu perkara yang umat-umat terdahulu ni tak ada. Umat Nabi Muhammad ni beruntung, saya kata umat yang digelar umat Nabi Muhammad SAW ni sangat beruntung. Walaupun jadi umat akhir zaman, kita tahu sebelum berlakunya kiamat pelbagai cabaran dugaan, tetapi bila mana saya katakan bila kita dah, adik-adik ni lagi hebat bila mana dah hafal Quran, dah boleh faham apa yang cerita dalam Quran, kita tadabbur tentang Al-Quran, maka sebab Allah sebut faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun kan. Kemudian Allah sebut laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab dalam surah Yusuf ayat 111 kan. Bila mana Allah sebut, Allah firman dalam ayat surah kata kisah-kisah hebat ni Allah dah cerita dalam Quran pada umat-umat dahulu, dan sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ni terdapat pengajaran bagi mereka yang, bagi orang-orang yang berfikir. Maka sebenarnya dalam kehidupan kita ni, saya katakan kalau istilah moden ni tuan-tuan adik-adik, macam kita tengok drama tu, kita yang jadi pelakon kepada drama tu, benda tu diputar balik. Cuma kadang-kadang sedar tak sedar je benda tu berlaku. Begitu juga dengan kehidupan, bila mana kita ketahui bagaimana bukan sahabat, kita selepas sahabat ada tabi'in kan, golongan tabi'in, kemudian tabi'in ni yang sempat hidup walaupun sekejap dengan junjungan besar kita Nabi SAW ni, sangat-sangat mereka ni menyatakan bahawasanya untungnya mereka walaupun sekejap, tetapi mereka dapat hidup dalam zaman ketika mana Nabi masih hidup lagi. Antara biasa kita baca hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan, 4 tahun disempat bersama dengan Nabi sebelum Nabi wafat. Tetapi hadis yang dia ambil dan dia hafal daripada Nabi ni direct, sama ada daripada Nabi ataupun daripada sahabat ni, lebih daripada berapa ribu hadis, lebih daripada 5,000 hadis. Abu Hurairah. Jadi kita tahu dalam bab yang pertama kita dah kenal bagaimana fizikal, susuk tubuh khusus, tentang fizikal Nabi dari segi ketinggian warna Nabi, bagaimana ciri-ciri ada pada Nabi, sifat berjalan Nabi, sifat bagaimana cara Nabi berfikir. Itu semuanya bila mana kenapa sahabat ni, adik-adik tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita kepada kita ni, kenapa Imam Tirmizi kumpulkan dan diterjemahkan dalam kitab Syama'il ni,
Dia nak kaitkan sebenarnya dengan apa? Dengan bagaimana Allah jadikan sifat yang ada pada diri Nabi itu, apa yang ada pada susuk tubuh Nabi SAW ni. Jadi mereka ni jadi Allah SWT ni nak terang kepada kita bahawasanya kaitannya adalah dengan bagaimana usaha Nabi. Kita tahu Nabi ni ada 4 ujian. Kalau kita baca sirah ujian Rasulullah SAW ni dalam kehidupan dia, ada 4 ujian berat yang Nabi SAW terima daripada Allah. Bila mana Nabi sendiri sebut, man yuridillahi bihi khairan yusibuhu minhu. Sesiapa yang Allah nak berikan kebaikan kepada mereka tu, nescaya Allah akan berikan, Allah akan turunkan ujian dan musibah. Ujian yang pertama bila mana Nabi sendiri sebut siapa golongan yang paling berat diuji ketika mana Nabi ditanya oleh seorang sahabat. Nabi jawab yang dia ada 3 golongan, tapi golongan yang pertama sekali yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, para nabi. Jadi saya katakan kita masih, saya ambil masa sikit tuan-tuan dan adik-adik. Kita masih dalam bulan menyambut kelahiran Nabi. Bila lahirnya Nabi, makhluk apa yang paling takut sekali mendengar kelahiran Nabi SAW? Makhluk ciptaan Allah. Al-Quran sebut bila mana lahirnya Nabi, kita tahu bila lahirnya Nabi ini, datuk dia sangat menanti kedatangan kelahiran Nabi Muhammad SAW ni. Tetapi satu makhluk yang kita ketahui sentiasa mengganggu umat manusia ni, iaitu Iblis laknatullah. Bila mana dia dengar dia Nabi lahir je ke muka bumi ni, di antara yang paling gerun dan takut sekali Iblis laknatullah. Sebab dia tahu bagaimana barakahnya Nabi, Allah lahirkan Nabi itu. Ada sebab memang walaupun kita tahu dalam hadis pertama kita belajar Nabi diutus menjadi Rasul ni ketika umur 40 tahun, tetapi barakahnya Nabi itu bermula daripada kelahiran dia sehinggalah beliau wafat. Ujian pertama yang berat yang saya kata Allah turunkan, iaitu bila mana Nabi ini lahir menjadi seorang anak yatim, kemudian jadi piatu kan. Lahir bapa dia Abdullah bin Abdul Muttalib ni. Abdullah bin Abdul Muttalib ni anak siapa? Anak kepada Abdul Muttalib kan. Anak Abdul Muttalib ada berapa orang? Adik-beradik bapa kepada Rasulullah ada berapa orang? Ada 10 orang. Anak bapa dia ni Abdullah ni adalah anak yang bongsu. Antara sepupu dia tu, sepupu Nabi tu itulah yang Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib kan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, antara bapa saudara dia. Kemudian dan Abdullah adalah antara anak kesayangan Abdul Muttalib ketika itu. Bila mana Allah turunkan ujian pertama kepada Nabi, dia jadi anak yatim, lahir tak ada bapa. Kemudian disusukan oleh Batu Sa'diyah, umur 6 tahun sempat duduk dengan ibu dia Siti Aminah binti Abdul Wahab setahun je, sebab dia duduk dengan ibu susuan kan. Kemudian ibu dia pula meninggal. Itu ujian pertama yang berat Nabi terima dalam kehidupan dia, bermula daripada beliau dilahirkan. Kemudian yang kedua, bila mana Allah sebut sirah ujian Nabi SAW ni, satu persatu orang yang Nabi sayang ni Allah tarik daripada dunia. Bermulanya dengan siapa? Selepas ibu bapa dia dah meninggal ni, jadi anak yatim piatu, tinggal dengan datuk dia Abdul Muttalib. Kemudian datuk dia meninggal, Abdul Muttalib meninggal, tinggal dengan pakcik dia Abu Talib kan, sehingga umur dia 50 tahun yang dipanggil tahun kesedihan ketika itu. Kerana apa? Sebab pakcik dan juga isteri dia Sayyidatina Khadijah diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara ujian ketika itu kita tahu Nabi masih dalam proses berdakwah. Jadi ketika itu satu persatu orang yang disayang ditarik, sehinggalah yang ketiga Allah turunkan ujian apa yang berat kepada Nabi ini dalam kehidupan beliau ni adalah bagaimana kesulitan dakwah Nabi SAW selama lebih kurang 13 tahun berada di Mekah dan 10 tahun berada di Madinah. Dia dah baca hadis pertama Anas bin Malik sebut kan, 23 tahun berdakwah ketika mana di Mekah dan Madinah. Bagaimana usaha dakwah Nabi ini sangat ditentang peringkat awal di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah ditentang juga, walaupun kita tahu orang-orang Madinah meraihkan, tetapi sebab banyak puak dan kabilah kan, peringkat awal tu agak sukar.
Maka itu antara 3 ujian, sirah ujian yang Nabi lalui dalam kehidupan beliau. Itu adalah antara hikmah di sebalik kenapa Allah turunkan ujian. Saya katakan, bila mana Allah sebut ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bila mana Allah turunkan ujian tu dan mereka ni ingat daripada Allah, dia datang kepada Allah, dia kembali, maka Allah nak berikan apa? Berikan 3 keutamaan kepada mereka yang Allah turunkan ujian ni kepada para nabi, iaitu Allah akan beri keampunan dan sentiasa menjaga berselawat ke atas mereka. Allah beri, yang kedua, Allah beri rahmat kepada mereka, dan yang terakhir sekali Allah beri petunjuk kepada mereka ataupun sesiapa yang Allah turunkan ujian. Jadi kita ketahuilah bagaimana Nabi pun sendiri, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan surah Anbiya ayat 107, betul tak? Sungguhnya aku utuskan Nabi ini ke atas kamu ni menjadi rahmat untuk sekalian alam. Bagaimana Nabi sendiri pun menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutimma makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan ke atas kamu ni untuk menyempurnakan akhlak. Apa yang dimaksud dengan sempurnakan akhlak tu, itulah bila mana kita tahu Rasulullah ni adalah cerminan kepada para sahabat. Apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah keluarkan daripada mulut perkataan Nabi SAW ni adalah menjadi cerminan kepada para sahabat, dan sahabat-sahabat ni ikut ataupun mengikuti apa yang Rasulullah buat, dan juga dia lebih mencintai Rasulullah ni daripada apa yang mereka lihat daripada susuk tubuh Nabi itu sendiri. Itu sebab bukan sahaja sahabat, tetapi kita tahu ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama yang selepas daripada itu pun menjadikan Nabi ini sebagai sandaran, menjadikan dia sebagai cerminan. Bila mana nak melakukan sesuatu tu, kalau bukan mengikut apa yang Nabi ajar tu, maka mereka akan tinggalkan. Jadi kita terus muka surat yang ke-19 ni. Siapa adik-adik yang boleh tolong baca ni, kita hadis yang ke-13 daripada bab yang pertama ni, hadis daripada Jabir bin Abdullah yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Boleh tolong Ustaz bacakan hadis ni, dia punya matan. Berlatih membaca ni dalam bahasa Arab ni kan bagus, boleh betulkan makhraj huruf. Sila. Okey, tuan-tuan, adik-adik rahmati Allah, secara ringkasnya Jabir yang perawi a'la ni dalam kitab ni, saya katakan kalau kitab yang Arab ni banyaklah dia punya perawi-perawi, kita baca ini yang perawi a'la yang paling tinggi kita ambil Jabir bin Abdullah, antara sahabat Nabi, beliau dan juga bapanya banyak yang meriwayatkan hadis. Bapanya Samurah bin Junadah wafat ketika Nabi wafat. Beliau ni tinggal di Madain, kawasan Madain. Kalau tuan-tuan sekarang dengar Madain Soleh tu, selepas Nabi wafat ni beliau berhijrah ke Madain pada tahun 76 Hijrah. Kemudian 76 Hijrah ni beliau wafat, Jabir bin Abdullah. Secara ringkas tentang biodata perawi Jabir bin Abdullah. Jadi hadis ni tuan-tuan, hadis yang ke-13 ni, kalau kita, terima kasih adik yang baca tadi, hadis yang ke-13 ni sebenarnya kalau kita lihat terjemahan dan kita tengok dia punya matan ni, ada hadis ni berkaitan dengan peristiwa ketika mana Nabi diangkat, Isra' dan peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj, Isra' Nabi dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa kan? Kemudian diangkat naik ke langit. Ketika mana Nabi naik ke langit, biasa kita dengar, mungkin ada antara tuan-tuan dan adik-adik dah dengar lah sirah ketika mana peristiwa Mi'raj berlaku. Tapi yang biasa kita dengar, Nabi berjumpa dengan ketika mana diperintahkan untuk solat 50 waktu, sehinggalah diminta oleh sahabat ataupun Nabi lain ketika Nabi Musa
untuk dikurangkan. Tapi sebenarnya dalam peristiwa tu, dan Nabi, saya katakan kalau baca dalam sirah detail lagi tentang peristiwa Mi'raj, Nabi jumpa 8 orang Nabi. Dalam setiap langit tu Nabi ada jumpa Nabi-Nabi yang sebelumnya. Ada satu langit tu Nabi jumpa 2 orang Nabi, Nabi Nabi Harun dan juga Nabi apa. Itu sebab bila mana kita baca hadis ni dikatakan ketika tu juga Nabi berjumpa ataupun bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam hadis ni kita tengok dikatakan dalam ni bila mana Nabi ni diperlihat kepada Nabi kepadaku, Musa kelihatan sebagai seorang lelaki. Dikatakan dia dapat berjumpa dengan Nabi Musa daripada kaum Syanu'ah. Kemudian dia lihat Isa bin Maryam, ternyata dilihat mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Kemudian aku melihat Ibrahim, ternyata seseorang pun yang aku belum pernah melihat yang mirip dengannya adalah sahabat kalian, iaitu Rasulullah SAW sendiri. Aku juga melihat malaikat Jibril, ternyata yang paling mirip dengannya pernah aku lihat adalah Dihyah. Jadi dalam ni keterangan ni, maksudnya dalam hadis ni saya katakan ada 8 orang Nabi tu. Saya tak ingat, yang saya ingat tu Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Harun, tak saya Nabi ada 8. Dia ada 7 lapis langit kan sebelum bertemu dengan Allah tu. Jadi dalam setiap langit tu Nabi ada bertemu dengan Nabi-Nabi. Dan dikatakan dalam ni muka Nabi ni mirip kepada muka Nabi Ibrahim AS ni. Sebab itu dikatakan Nabi ni berketurunan daripada Nabi Ibrahim. Kalau kita baca pun kisah Nabi pernah sebut salah silah Nabi kan. Salah silah Nabi ni maksudnya keturunan dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf sampai Bani Syam dan terberhenti sampai Ismail alaihissalam. Ibrahim sampai Ismail. Itu yang kebanyakan sejarawan menyatakan silsilah tu yang paling tepat lah. Maksudnya tak sampai kepada Nabi Adam kan kita katakan, tetapi itu yang dibaca sendiri, yang pernah dinyatakan ataupun keluar daripada mulut Rasulullah SAW sendiri. Dan hadis ini juga dikatakan, Nabi ini berketurunan daripada Nabi Ibrahim AS. Bila mana dikatakan muka dia mirip, dia lihat muka Nabi Ibrahim AS ketika itu mirip kepada muka junjungan besar kita Nabi SAW. Kemudian dalam ini cerita ditambah tentang suku Syanu'ah yang dikatakan daripada kaum daripada Yaman, iaitu Nabi Musa AS yang asal usulnya daripada kaum Syanu'ah daripada Yaman. Mereka ni tak gemuk dan tak kurus. Kesempurnaan bentuk tubuh mereka terkenal di kalangan bangsa Arab sehingga menjadi kebanggaan. Jadi dalam hadis yang ke-13 ni, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, kita ketahui Nabi-Nabi yang dapat dilihat oleh Nabi SAW ketika dalam peristiwa Isra' Mi'raj ataupun peristiwa Mi'raj khususnya bila mana Nabi diangkat. Kemudian wajah Nabi ini mirip seperti Nabi Ibrahim. Jadi dikatakan Nabi ini berketurunan Nabi Ibrahim AS melalui anak dia Nabi Ismail AS. Daripada keturunan Bani Kinanah, ini yang saya katakan Nabi sebut dia punya keturunan dia tu, Bani Kinanah dan Bani Hashim. Itu antara keturunan Nabi lah, keturunan ataupun puak-puak kabilah ketika mana. Jadi Nabi ini berbangsa Arab. Nabi berbangsa Arab. Dan Nabi pernah sebut, dia katakan bila mana antara sebab lain kenapa ketika kecil, saya katakan antara tradisi orang Arab Quraisy dihantar bayi kecil ke luar kota Mekah ke ibu susuan kan, saya katakan antara tradisi dia. Walaupun ketika tu Nabi ada mak Siti Aminah, tapi dia hantar ke kampung yang dipanggil sebagai As-Sa'diyah ataupun sekarang ni dipanggil Sa'diyah. Kalau dulu kampung Bani Sa'ad, kawasan yang mana rumah Halimatul Sa'diyah tu sekarang ni tak ada lah, tapi ada petanda rumah tempat Nabi tinggal dengan ibu susuan Halimatul Sa'diyah. Dan antara faktor lain kenapa dihantar bayi-bayi ni keluar daripada kota Mekah, sebab udara di kampung lebih segar, dan di kampung ni bila belajar terutama bercakap dalam bahasa Arab ni dia lebih fasih berbanding di bandar. Kadang-kadang bandar ni dah bercampur. Sebab ada satu ketika Nabi sebut, dia kata afsahul Arab, dia punya Arab tu lebih fasih berbanding
dengan orang Arab yang berada di kota Mekah, sebab Nabi ini duduk dengan Ibu Suswan ni di kampung tu, dia belajar Arab tu lebih baik lagi. Memang kalau kita pun sendiri kalau pergi belajar pun ke pondok-pondok di luar negara yang negara Arab ni, biasa sebab di bandar ni dah bercampur bahasa dia kadang-kadang. Saya sendiri pun kalau duduk di Maghribi dulu, duduk di bandar ni, memang kita rasa memang kita belajar kita sebab ada bezanya. Kalau ada dia belajar bahasa Al-Quran ni Arab, kalau Al-Quran dengan Arab komunikasi yang kita belajar ni kadang-kadang berlainan. Kadang-kadang dari satu istilah tu ada dua maksud. Satu perkataan Arab kadang ada dua maksud kan. Dan bila mana kita belajar bahasa Arab yang kita belajar dipanggil sebagai komunikasi ni yang di luar ni, kadang-kadang benda tu bahasa tu bahasa benda baru. Dan kadang-kadang saya katakan memang kebanyakan bila dah duduk di bandar ni, kalau dah banyak macam di Maghribi yang datang ni, sebab orang Maghribi ni bukan berbangsa Arab. Original asal orang Morocco ni adalah orang Berber yang pagan, tak ada agama. Tetapi mereka ni banyak beragama Islam, memeluk Islam disebabkan menjadi askar-askar upahan kepada tentera Islam. Waktu tu zaman kerajaan Bani Umayyah dihantar gubernur-gubernur dia dan diambil anak-anak ni, dididik Islam, masuk Islam, diajarkan agama dan jadi hebat. Itu sebab kurun ke-10, 11, 12 di Maghribi dan juga di waktu tu di Andalus sendiri, kerajaan Berber pernah memerintah. Tuan-tuan bayangkan kerajaan Berber ni macam orang Badawi ni, kita anggap orang kulit hitam ni, mereka ni ketika tu di era tu, zaman tu hebat jadi pemerintah. Ada kerajaan di sini yang besar. Mereka ni juga kalau ikutkan bila mana mereka ni belajar bahasa Arab, mereka punya Arab tu lebih fasih berbanding kadang-kadang dengan orang Arab sendiri. Dari segi bila mana dihantar, sebab mereka ni banyak dihantar duduk kat pondok-pondok ni kan, bahasa dia dengan berbunga dia belajar. Jadi itu sebab antara lain sebab ni faktor bila mana Nabi dihantar ketika tu keluar ke kota Mekah tu, bila mana dia disusukan, antara lain tu dia belajar lebih mendalam, lebih hebat dia punya, lebih fasih bahasa dia tu. Dan hadis ni juga secara umum ni nak terangkan ataupun nak cerita pada kita ni bahawasanya kita ketahui bagaimana salah silah. Saya katakan keturunan Arab ni sangat menjaga salah silah. Kalau tanya saya isu cicit ke-38 Nabi baru ni tu, tuan-tuan boleh cari sini ya, wallahualam lah. Kan baru ni kes isu viral cicit ke-38 Nabi datang daripada Maghribi. Kita bila dengar benda tu, apa yang baik kita ambil lah. Kalau datang dengan cara yang baik tu, tak ada yang melanggar syarak, kita ambil je. Tetapi bila mana benda dia kata dia ni scammer ke tu, wallahualam lah. Tapi pengalaman saya ni sekadar pengalaman saya duduk lama di Maghribi. Biasanya orang takkan mengaku dia daripada keturunan Nabi lah. Tak ada tok-tok syekh macam kita juga lah. Mana ada tok-tok guru kita mengaku ni hebat kan. Kebanyakannya tok-tok guru ni, syekh-syekh yang hebat ni biasanya dia duduk dekat tempat dia je. Biasanya kita ni panggil macam istilah duduk di pondok, orang datang mengaji kat pondok dia. Tapi orang tahu dia hebat ataupun dia ni ada keturunan, ada sanad ke. Memang di Maghribi ni banyak. Terutama hadis ni masih ada lagi keluarga Al-Ghumari dia panggil, Abdullah Siddiq Al-Ghumari ni yang memegang sanad hadis daripada Nabi ni, banyak keturunan dia, ada lagi keturunan. Dan kalau tengok pun saya katakan sebelum ni, kalau raja yang ada di dunia ni dalam negara, di kalangan negara Arab ni, yang tengok salah silah dia wallahualam lah sahih tak, tapi kalau tengok secara dekat ni, dua negara je yang saya tahu raja di Maghribi ni, keturunan Alawiyah, Alawi dinasti kan, kerajaan Alawiyah. Satu lagi yang berada di Jordan, berketurunan Al-Hashimi tu, Al-Hashimiyah, yang dikatakan sampai silsilah dia ataupun keturunan dia tu sampai kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kalau di Maghribi ni keturunan Alawiyah ni sampai kepada Sayyidina Ali lah, yang berkahwin dengan anak dia Fatimah kan. Sayyidina Ali ni kan sepupu pada Nabi, dia kahwin pula dengan anak dia Fatimah Zahra, anak Nabi. Jadi
wallahu a'lam lah. Kalau orang biasa ni, pengalaman saya katakan, kalau di Maghribi, kalau talk show biasanya mereka takkan keluar daripada tempat mereka mengajar ni lah. Biasanya orang yang akan cari mereka ni di tempat-tempat mereka mengajar. Tetapi memang di Maghribi ni antara lainnya juga saya katakan memang banyak menyimpan khazanah manuskrip lama ni. Manuskrip lama yang tak dikaji lagi. Sebabnya saya katakan yang titik Nabi ni yang 38 dia kata daripada Bandar Fez. Bandar Fez ni adalah bandar ilmu. Bandar Fez ni dia bina masa kurun ke-8 Masihi. Kalau tuan-tuan pernah dengar Universiti Al-Qarawi, antara universiti yang tertua di dunia sebelum Universiti Azhar wujud. Universiti Al-Qarawi dibina tahun 243 Hijrah ataupun dalam tahun 789 Masihi tak silap saya. Jadi antara maksudnya universiti yang betul-betul seperti mana universiti moden yang ada silibus, yang ada periksa. Jadi Bandar Fez ni memang banyak ilmu-ilmuan, banyak madrasah di, kalau tuan-tuan pernah tahu tentang wilayah di Maghribi ni, kalau di sebelah utara ni Bandar Fez lah, saya katakan bandar ilmu. Di Marrakesh dulunya hebat juga sebab adanya Yusuf Ibn Tashfin ni. Di Marrakesh ni hebat sebab puak-puak Berber yang saya kata memeluk Islam ni banyak sebarkan Islam di situ dan banyak buat tinggalan-tinggalan Islam. Dekat situ Yusuf Ibn Tashfin ni antara pemerintah daripada puak Berber yang pernah memerintah di Maghribi sendiri dan juga pernah memerintah di Spanyol. Masa era selepas kejatuhan khilafah, naiknya dipanggil sebagai kesultanan ni, sultan-sultan ni. Waktu tu Yusuf bin Tashfin ni pernah jadi sultan di kawasan yang di Andalus dipanggil apa ni. Waktu tu kerajaan Islam Andalus dah jatuh, cumanya Islam tu masih ada di Spanyol. Jadi di Maghribi ni sebenarnya banyak kerajaan-kerajaan Islam, banyak sebab banyak benda yang belum kaji. Banyak pun di Malaysia juga kadang-kadang saya pernah bersama dengan apa ni nak buat darul hadis, nak ambil modul di Maghribi ada, saya katakan banyak lagi silsilah yang pegang sanad hadis ni yang nak ambil modul dia, nak buat macam darul Quran ni kan. Dia datang ke Maghribi ambil. Saya katakan manuskrip lama ni banyak tersimpan sama ada dekat Universiti Al-Qarawi itu sendiri ataupun di istana diraja. Banyak saya pernah lihat sendiri Quran, tafsir satu kitab tafsir yang ditulis tangan oleh murid yang mengaji dengan tok guru dia tak terjemah lagi. Yang ditulis tafsir itu kurun keempat Hijrah. Quran yang tulis tangan kurun ke-7. Banyak khazanah ilmu lagi yang belum lagi dikaji. Saya katakan. Jadi itu sebab mungkin bila mana datang, saya katakan apa juga yang datang ni, kata benda yang baik itu kita terima, tapi jangan terima bulat-bulat lah. Kita adik ni sebagai ufas ni, tuan-tuan pun bila mengaji ni, sebab kita mengaji, kita belajar ni, bila mana kita nak praktik kan tu dah ada masanya kita gunakan akal, kita ilmu dan juga akal. Dia jangan jadi bila mana kita katakan, sebab satu zaman dulu saya katakan masa zaman kerajaan Islam di Andalus berkembang, bagaimana satu zaman pemerintah dia masukkan semua unsur-unsur ilmu-ilmu ni, ilmu agama, ilmu muzik semua masuk, yang buat pilihan rakyat. Zaman tu kalau rakyat buat pilihan salah lah. Tetapi dia nak meraihkan semua ilmu. Jadi itu kata bila mana kita dah belajar tu, ilmu dan akal ni kita kena seimbangkan lah. Kita boleh ketahui bukan semua benda. Kata bukannya muzik ni sepenuhnya tak boleh, tetapi ada cara dan bagaimana Islam ajar kaedah ni untuk kita buat pertimbangan. Bila mana kita ketahui sesuatu benda ni. Jadi hadis yang ke-13 ni kita dah faham dah apa yang nak diterangkan dan maksud dalam ni. Kita terus pergi ke hadis yang ke-14 lah. Kita cuba habiskan sampai hadis ke-15 sebelum kita berhenti dan masuk bab yang kedua, insya-Allah. Okay, hadis yang ke-14 daripada Sa'id Al-Jurairi berkata,
Siapa nak baca boleh. Matan dah. Sila. Tak nak baca. Silakan. Bagi hadis yang ke-14 ni tuan-tuan boleh bacalah kalau tuan-tuan itu kita adik-adik boleh baca maksudnya, cuma saya ringkas apa yang nak terang dalam hadis 14 ni. Ada 3 perkara. Dikatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baki ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifuli qala kana abyad malihan muqassadan. Yang pertama dia nak sebut tentang warna kulit Nabi ni putih berseri. Saya katakan warna kulit Nabi ni warna putih kemerahan. Setengah ulama tafsirkan bila mana kulit yang tertutup dengan pakaian ni lebih putih lagi, putih cerah. Tapi saya katakan bukan macam putih orang Korea ke, bukan putih macam kapur kasut ke, tak. Putih kemerah-merahan ni kalau sekarang saya katakan itu, saya katakan macam orang-orang Arab yang berada dekat Lebanon belah-belah situ lah. Bagaimana dikatakan putih kemerah-merahan, bukan macam orang Cina, bukan orang Mat Saleh putih pucat, bukan. Okey. Kemudian yang kedua dalam hadis ini juga nak terangkan tentang sifat indah dan tampannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang tak ada tandingannya. Hadis sebelum ni kita baca bulan lepas kan, bagaimana sahabat menyatakan dia tak ada seorang sahabat menyatakan tak pernah lam ara Nabi SAW ni mislahu wa min qablahu wala ba'dahu. Maksudnya dia tak pernah lihat tampannya muka Nabi ini, indahnya muka Nabi ini sebelum Nabi wafat ataupun selepas kewafatan baginda. Maksudnya tak ada orang lain yang lebih tampan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dia katakan bila dia letak bulan kan muka Nabi ni, kita tahu muka Nabi ni ada nur. Saya dah cerita satu ketika kan, Nabi bila mana Nabi suruhkan muka Aisyah tengah jahit baju nak cari jarum, Nabi suruhkan muka jumpa jarum tu. Dan kita tahu pun dalam peperangan ni Nabi bila berperang daripada jauh, bila orang tak dengar, belum dengar nama Nabi dia, tapi dah lihat bagaimana nur yang keluar daripada cahaya keluar daripada muka Nabi tu. Tentera-tentera lawan ni dah gerun. Jadi nak ceritakan sahabat bagaimana nak feel rasa dia cinta pada Rasulullah ni. Dia katakan indah dan tampannya Nabi ni tiada tolak banding dia. Tak ada. Itu sebab dia kata, kita sebelum ni dikatakan ada yang menyatakan muka Nabi ni macam hujung pedang kan, seperti bilah warna perak, menyamai warna perak pedang, hujung bilah pedang tu. Tapi ada hadis, kebanyakan hadis lain yang bukan lah, maksudnya menyatakan bahawa lebih tepat lagi ulama tafsirkan muka Nabi ni lebih indah daripada bulan purnama, cahaya yang keluar. Walaupun kita tahu bila bulan tak ada cahaya ni bulat-bulat lah, macam Mekah kan, tak cantik. Tapi bila bercahaya ni dia jadi lebih indah. Dan yang ketiga dalam hadis yang ke-14 ni nak menyatakan tentang sifat ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana sifat ketinggian Nabi, saiz badan Nabi, kemudian bagaimana tegap dan juga sasanya tubuh badan Nabi ni. Itu ada kaitan dengan sifat berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan lebih cepat. Sifat ketinggian saya dah katakan, Nabi bila bercakap dengan orang yang lebih tinggi, orang lebih tinggi tak perlu nak tunduk. Bila bercakap orang yang lebih rendah, orang lebih rendah tak perlu nak mendongak bercakap dengan Nabi. Itulah secara umum dia. Jadi hadis ni dikatakan hadis sahih yang direkodkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmizi. Maksudnya daripada Sa'id Al-Jurai ini dengan daripada Abu Tufail. Sebab tu saya katakan ada hadis ni, banyakkan hadis-hadis yang hujung ni tabi'in yang dengar diambil sama ada dia tengah direct ataupun dia dengar tabi'in yang tak sempat berjumpa, ataupun dia duduk sama-sama tapi waktu dia kecil tak jumpa dengan Rasulullah, ataupun dia tak sempat ambil hadis daripada Rasulullah secara direct, dia ambil daripada sahabat-sahabat yang lain. Banyak sahabat-sahabat yang antara Abu Hurairah tadi pun juga saya katakan Abu Hurairah ni
Dia hadis yang ke-12 kan, Abu Hurairah dia banyak ambil hadis, dia sempat 4 tahun dia hadis, tapi dia hafal dia ambil hadis daripada Nabi ni 5,374 hadis. Ketika 4 tahun dia duduk, sempat bersama satu zaman masa Nabi hidup, tapi lebih daripada 5,000 hadis dia dapat hafal dan ambil. Dan hadis yang ke-15 ni juga seterusnya hadis daripada salah seorang daripada sepupu Nabi ni, anak pada sepupu Nabi Al-Abbas. Okey, jadi hadis ke-14 ni kita mafhumlah, nak cerita masih lagi menceritakan tentang fizikal Nabi. Dan kita habiskan hadis ke-15 ni sebelum kita berhenti. Hadis yang ke-15 ni daripada Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyataini idza takallama ru'yan kan-nuri yakhruju min baini sanayahu. Ada renggang antara jarak kecil pada gigi Rasulullah SAW apabila baginda berbicara, kelihatan seolah ada cahaya yang memancar keluar daripada antara celah gigi Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas antara sepupu Nabi SAW yang pada ketika kecil Nabi berdoa dan akhirnya jadi faqih dalam bidang fiqh dan juga tafsir. Kemudian mengambil dan menghafal hadis daripada Nabi lebih daripada 1,600 hadis. Jadi dalam hadis yang ke-15 ni dia nak cerita tentang sifat gigi Nabi SAW ataupun cara bagaimana bila Nabi bercakap ni seakan-akan nampak ada cahaya yang keluar di antara gigi-gigi Nabi yang renggang. Bukan renggang ni maksudnya renggang tu tak cantik, tetapi dalam ni disebut, kita pun dah baca sebelum ni tentang gigi Nabi ni, bahagian hadapan ni seakan-akan dia bukan renggang yang teruk tu, tapi seakan-akan nampak macam renggang, seakan-akan ada keluar cahaya bila Nabi bercakap. Dekat depan gigi dia seperti cahaya yang keluar antara celah-celah gigi di bahagian hadapan. Dan gigi Nabi SAW ni dikatakan lebih detail lagi, yang ulama tafsirkan ada 4 batang je yang renggang, seakan-akan keluar cahaya tu 4 batang gigi yang belah hadapan. Dia nampak macam cahaya bila bercakap, dia macam keluar. Sebab Nabi ni tuan-tuan sifat bercakap dia pun kadang-kadang sahabat ni indahnya bahasa Nabi tu yang kadang-kadang sahabat tanya kaza ma kaza, bila Nabi terangkan satu-satu sahabat dia bertanya apa ni kan. Sebab Nabi punya bahasa tu, sebab Nabi sebut afsahul arabi, dia kata aku ni lebih fasih Arab aku ni berbanding dengan Arab-Arab lain ni. Bukan nak berbangga diri, tetapi sebab dia ketahui nak ceritakan bila mana saya katakan tadi dia belajar duduk di kampung. Jadi dia katakan dalam ni antara sifat lain juga berkaitan dengan gigi Nabi ni, antara sunnah yang kita biasa dengar lah, Nabi ni sentiasa bersih dan rapikan gigi ni dengan cara apa? Bersugi ataupun bersiwak kan. Bersiwak. Itu antara sunnah ataupun amalan yang kita tuan-tuan adik-adik boleh lakukanlah. Bagaimana kita ketahui bila mana Nabi ini sifat-sifat yang ada pada diri dia, macam Nabi nanti kita belajar tentang bagaimana rambut Nabi, bagaimana Nabi merapikan rambut beliau tu, ada cara dan sifat dia. Dan sifat rambut Nabi pun sendiri keadaan dia pun ada banyak, saya katakan. Kita dah belajar sebelum ni ada 3 keadaan. Ini sifat gigi Nabi dalam keadaan bagaimana Nabi bercakap. Nabi ni kita ketahui bahasa orang Arab ni, antara sifat lain yang ada pada diri Nabi, bibir Nabi ni tebal. Kita tengok kalau pada manusia biasa tu macam kurang baik, tetapi apa yang saya katakan, apa yang Allah beri turun, Allah letak pada diri Nabi ataupun Allah berikan pada Nabi, itu adalah kelebihan pada beliau. Beza dengan manusia biasa. Bila bibir tebal dikatakan orangnya petah bercakap. Tu sebab bila saya katakan tadi, bila Nabi dia terang kepada sahabat ni, sahabat dia bertanya tu kadang-kadang sama dia nak penjelasan yang lebih ataupun bukan dia tak faham, tapi nak dengar indahnya bagaimana Nabi bercakap ataupun petahnya Nabi bercakap dalam sesuatu perkara lah. Jadi hadis yang terakhir ni yang cerita tentang gigi ataupun apa yang terdapat pada susuk Nabi, susuk tubuh Nabi SAW ni. Jadi kita ketahui bahawasanya kesimpulan daripada apa yang kita dah adik-adik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah dalam bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni, bab yang pertama fizikal
tubuh badan Nabi SAW ni, kita ketahuilah beberapa perkara yang kita dah kenal, bagaimana kita nak lebih mengenali junjungan besar kita Nabi SAW. Iaitu yang pertama sekali berkaitan dengan sifat ketinggian Nabi SAW. Yang pertama, Nabi tak terlalu tinggi, laisa bil tawil wa laisa bil tawilil ba'in wala bil qasiri, kan Anas bin Malik sebut. Kemudian yang kedua, apa yang nak dijelaskan lagi dalam bab yang pertama ni tentang fizikal, bagaimana warna kulit Nabi. Warna kulit Nabi ni dikatakan warna putih kemerah-merahan, tapi ulama tafsir mana bahagian yang menutup badan dia, yang ada pakaian lebih putih lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ketahui dalam sifat ataupun dalam fizikal tubuh badan Nabi SAW ni nak cerita tentang bagaimana tubuh badan Nabi yang tegap dan juga sasa, yang berkaitan dengan sifat jalan Nabi. Bila mana Nabi berjalan menuruni bukit, seakan-akan jalan dia seperti naik bukit, tegap je, bukan menunduk. Bagaimana Allah jadikan di antara bahu ke bahu tu dada dia lebar, dan sifat dia perut dan juga dada Nabi ni sama rata. Sama rata, bukanlah perut dia terlebih besar daripada dada dia. Maksudnya situ tegap dan sasa. Bagaimana ada kaitannya juga bagaimana ketika mana Nabi kalau nak pergi berperang, nak jadi ketua, kan. Kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah pun, pemimpin kebanyakan mana ada yang, kalau yang zaman-zaman dahulu pemerintah Islam ni kebanyakannya semua badan dia, panggil istilah sekarang ni solid lah. Dia nak lead pergi berperang, kan. Kalau badan boroi macam mana nak lead pergi berperang tu, kan. Kata sebab ada satu kisah dekat Andalus, saya kata, kan, raja zaman tu panggil zaman keamanan dunia, raja Islam ni, raja Islam, istana dia digunakan oleh raja Kristian. Raja Kristian ni datang berubat, yang tukang ubat dia orang Yahudi, dekat dalam istana Islam. Itu dipanggil zaman keamanan dunia. Maksudnya walaupun bukan satu agama, tapi dia datang tu sekadar nak berubat ketika tu, sebab raja tu nak berubat, sebab raja tu terlalu gemuk. Jadi rakyat dia kata, macam mana pemerintah boleh gemuk? Jadi dia datang berubat dekat istana orang Islam. Tapi saya nak ceritakan, maksudnya itu sebab antara sifat Nabi yang Allah jadikan badan dia tegap dan sasa ni, supaya nampak sifat itu. Sebab Allah, Nabi juga ba'asallahu rasulihi ala ra'si arba'ina sanah, berbenda hikmah di sebalik Allah utuskan, angkat dia menjadi rasul bukan ketika usia dia muda, ketika remaja, tak, umur 40 tahun. Sifat matang tu dah ada. Bagaimana Allah jadikan dia. Fasa kehidupan sebelum tu saya kata adalah fasa bagaimana Allah nak tunjukkan kepada kita ni dalam bab ni juga, bagaimana seseorang walaupun miskin, tetapi walaupun susah, macam mana saya cerita tentang sirah ujian kepada Nabi tadi, ada 3 benda tu yang Allah turunkan, tetapi satu masa dengan izin Allah, Allah angkat dia jadi seorang pemimpin dan berjaya, walaupun sulitnya menyebarkan dakwah Islam. Kalau tuan-tuan adik-adik belajar ni sampai nanti bab ke-8 kehidupan Rasulullah ni, ada 2 hadis. Salah satu hadis dia cerita Nabi SAW ni makan tak pernah kenyang, makan bersendirian atau bersama keluarga, kecuali makan bersama orang ramai. Bagaimana, bukan nak kata ya, memang kita tahu Nabi ni miskin. Nabi pun tak, Ustaz cerita sebelum ni, Nabi pun tak pernah beli jubah baru, kan. Jubah dia semua ditampal-tampal, jahit. Bagaimana kehidupan Nabi itu susah sehingga beliau ni wafat. Kehidupan Rasulullah ada bab ke-8 nanti kita baca, InsyaAllah kita sampai bagaimana Rasulullah ni makan roti lah. Tak pernah, kalau dia makan berseorangan atau dengan isteri ke dengan keluarga dia, sekadar dia lapik perut, tak pernah kenyang kecuali dia makan dengan ramai-ramai. Hikmah dia makan dengan ramai-ramai kita tahulah. Bila mana bersama sahabat ni, sebab Nabi meraih, kan, bukan ditamak ke apa, tapi dia meraih, kan, sahabat-sahabat dia. Itu bagaimana kehidupan Allah jadikan junjungan besar kita Nabi SAW. Dan seterusnya dalam bab yang kita belajar ni juga, antara lain kita kenal bagaimana tadi kita tentang sifat-sifat dalaman Nabi yang kita tak lihat daripada segi zahir yang dalam, kan. Bila sahabat cerita, Anas bin Malik cerita bagaimana bulu dada Nabi lebat daripada pusat
kan, jarang bulebat tapi jarang daripada pusat sehingga ke, daripada dada hingga ke pusat. Benda tu kita nampak Nabi pakai jubah mana kita nampak, tapi sahabat bagaimana? Sahabat ni saya katakan sahabat mencintai Nabi sehingga Nabi ni boleh bergurau dengan sahabat, tangan dan sahabat boleh masuk dalam jubah Nabi. Bila mana ada satu sahabat nak rasa Nabi dapat rasa yang bahawa sahabat tu dia nak rasa tanda kenabian Nabi kat belakang, tapi dia takut nak cakap. Nabi kata masukkan tangan dia rasa dekat belakang Nabi. Antara lain ni dalam ni kita kenal khatamun nubuwah, bila mana Allah SWT letakkan tanda kenabian Nabi yang dikatakan sebesar telur burung puyuh. Dia panggil rizun kan, istilah Arab dia, ataupun dalam hadis kita baca juga azirun, istilah lain dia, sebesar telur burung puyuh, tanda kenabian Nabi di antara dua bahu dia dekat belakang. Dan yang akhir sekali, yang paling penting, bila mana kita dah kenal, kita belajar lebih kurang 15 hadis ni tuan-tuan, adik-adik yang dirahmati Allah, bahawasanya mudah-mudahan kita lebih dekat lagi, saya katakan lebih dekat, lebih mengenali, dan juga untuk menambahkan, untuk menyempurnakan iman kita tu, sebab kita ati Allah wa ati Rasul tu, bagaimana yang kita faham ati Allah wa ati Rasul tu melalui apalah yang kita ketahui. Saya katakan tadi, sekurang-kurangnya kalau tak dapat nak mengamalkan semua sunnah Nabi SAW, sekurang-kurangnya satu sunnah daripada sekarang ni. Mungkin sebelum ni ada yang dah mula, Alhamdulillah, tapi kalau yang belum mula, sekurang-kurangnya pada sekarang ni ada satu sunnah yang kita pegang dan kita istiqamah dan amalkan. Mudah-mudahan itu yang mendekatkan diri kita, ataupun lebih kita dapat mengenali junjungan besar Nabi SAW ni, bukan sahaja melalui peristiwa-peristiwa yang kita sambut setiap tahun selama ni, tetapi bila orang tanya kepada kita boleh jawab. Sebab saya katakan, adik-adik, tuan-tuan muslim-muslimat, saya pernah bersama mengajar subjek moral bersama orang bukan ni, remaja-remaja bukan Islam kan, daripada Sabah, Sarawak, yang saya tanya ni agama apa, dia angkat tangan, saya punya agama 2 minggu lepas baru muncul. Sabah, Sarawak banyak. Tapi biasa dalam kelas dia tanya soalan ni, Nabi Muhammad, dia tanya berdakwah berapa lama, siapa bapa Nabi Muhammad, dia tanya. Diorang ni kadang-kadang membaca dan tahu. Benda-benda macam tu kita, bila kita tak ada fakta dan juga kita tak ketahui, macam mana kita nak jawab apa persoalan-persoalan daripada golongan-golongan macam yang bukan Islam ni lah. Sebab saya katakan, bila mana orang tanya kenapa Islam suka sangat nak berperang ni, suka hati dia nak berperang daripada zaman dulu lagi kan, saya katakan ada bezanya perang orang Islam dengan perang-perang biasa. Perang orang Islam ni nak menegakkan kalimah la ilaha illallah dan juga nak menyebarkan dakwah agama Allah SWT, bukan suka hati. Jadi tuan-tuan, adik-adik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berhenti pada, kita dah habis hadis yang ke-15 ni, bab yang pertama ni, dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung bab yang kedua, bab maja'a fi khatamun nubuwati, bab tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, والعصر الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا